Wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Yang berusaha saudara pengacara majlis, saudara Hanim bin Abbas, Ketua Pemuda PAS Kawasan Tangga Batu. Saya ni, tu bos saya lah kira, saya timbalan. Dan yang dihormati murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Umar, yang dipertua PAS Kawasan Tangga Batu. Dan juga yang diraihkan pada malam ini ialah YB Goh Leong San, Adun Kesidang, rangkap pengurusi DAP Negeri Melaka, juga seluruh pimpinan PAS di kawasan Tangga Batu, Sawangan, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, seluruh umat Islam di dunia ini dan seluruh pencinta keadilan dan keamanan, tak kira apa bangsa dan agama, sedang bergembira meraihkan suatu kemenangan perjuangan rakyat yang dipimpin oleh satu gerakan Islam tertua dan terbesar di dunia, iaitu Ikhwanul Muslimin, yang mana baru-baru ini mereka telah memenangi pilihan raya Mesir dan mereka telah memenangi kerusi presiden negeri Mesir yang diwakili oleh Dr. Muhammad Mursi. Sebagaimana yang kita ketahui perjuangan Ikhwan Muslimin ini suatu perjuangan yang panjang, hampir 80 tahun lebih. Ia bermula dengan suatu gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Jelas Imam Hassan Al-Banna sebut gerakan dia bukan gerakan politik. Walau bagaimana politik suatu yang disentuh, gerakan dia itu bukan bersifat gerakan politik kepartian. Politik dia sebut, dia bermula daripada pemerintahan Raja Farouk, dan gerakan ini terus mendapat perhatian pemimpin-pemimpin zalim di negeri Mesir. Gerakan ini disekat dan ditindas berzaman-zaman sehingga mengorbankan jiwa dan nyawa yang cukup ramai. Di antaranya pengasas perjuangan ini sendiri, Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, Syed Qutb rahimahullah ta'ala gugur syahid dalam perjuangan, dan juga Zainab Al-Ghazali, ramai lagi ulama-ulama yang dipenjarakan di negeri Mesir seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Sabiq, ulama-ulama sindikat, orang-orang pandai, bijak pandai dipenjara. Mereka bendung gerakan Ikhwan Muslimin ini. Dia nampak inilah benda yang paling berbahaya kepada kerajaan UMNO Mesir ketika itu, yang dipimpin oleh Hizbul Watan, bermula daripada presidennya Muhammad Najib, Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan yang terakhir, presiden terakhir Hizbul Watan, Hosni Mubarak. Mereka tindas gerakan ini kerana mereka anggap gerakan ini gerakan yang berbahaya. Setelah lama mereka berjuang, akhirnya mereka melibatkan diri dalam medan pilihan raya pula, tuan-tuan. Dan kali pertama mereka masuk pilihan raya, mereka dapat 80 lebih kursi parlimen, mereka menang. Dan masa tu saya ada dekat Mesir, saya ingat kursi parlimen di tempat saya tu Madinatul Nas dimenangi oleh Ikhwan. Kursi parlimen di Tonto, saya ingat dimenangi oleh Syekh Said Askari. Walaupun pertama kali masuk pilihan raya, mereka mendapat kemenangan yang banyak. Namun tekanan politik demi tekanan politik dilakukan oleh kerajaan pemerintahan Hosni Mubarak pada ketika itu. Kemudian diadakan pilihan raya tahun 2011 lebih kurang. Mereka, Hosni Mubarak menang besar, 90%. Dia menang besar. Tetapi Allah Ta'ala, inilah tuan-tuan kerja Allah Ta'ala. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka juga buat perancangan jahat, buat tipu daya. Allah Ta'ala juga buat. Wa makaru wa makarallah. Mereka juga buat rancangan tipu daya. Allah Ta'ala juga buat. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan sekalian, berlaku suatu revolusi Ni'matus Saurah di negara Arab, bermula daripada Tunisia, ia merebak ke seluruh tanah Arab sehingga ke Libya, ke Mesir. Dan kali ini apa yang dia takutkan selama ini adalah Ikhwan Muslimin, tetapi Allah Ta'ala membuka hati rakyat pada ketika itu. Kali ini revolusi di Mesir bukan revolusi jamaah, bukan revolusi parti, tetapi satu revolusi rakyat. Semua bangkit, yang Islamnya, bukan Islamnya, yang tuanya, yang mudanya, yang beragamanya, yang tak beragamanya, ahli seninya, ahli muziknya, semua bangkit. Akhirnya dengan suara rakyat ini, rejim yang zalim ini dapat dijatuhkan.
Dan bila dah jatuh tu, bila pilihan raya, mereka berhadapan dengan SPR yang ala SPR Mesir juga, SPR Malaysia juga, tuan-tuan sekalian. Cuba ingin melakukan berbagai-bagai tipu daya. Namun kebangkitan rakyat ini suatu benda yang mereka tidak dapat bendung. Dan akhirnya hari ini kita melihat kemenangan telah berjaya dicapai di negeri Mesir, dan inilah hari yang bergembira bagi orang Islam. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wallahu azizur rahim. Maka pada hari itu orang-orang mukmin bergembira dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah taala itu Maha Perkasa lagi Maha Pengasihani. Inilah dia Aidul Nusri, hari kemenangan yang kita nanti-nantikan tuan-tuan sekalian. Dan kita pula menantikan hari kemenangan di Malaysia ni pula. Tuan-tuan, ketika pilihan raya di Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan nasihat kepada rakyat Mesir bahawa kamu berhadapan dengan dua saja. Pertama, kamu diberi dua pilihan. Sama ada kamu bersama dengan Ansar Saurah ataupun A'da Saurah. Siapa dia Ansar Saurah? Orang yang menyokong revolusi, yang dipimpin oleh Ikhwan Muslimin, yang dipimpin oleh Parti An-Nur. Dan kamu berdepan dengan musuh kebangkitan. Musuh kebangkitan ini orang yang akan meneruskan tradisi pemerintahan lama Husni Mubarak. Kerana Ahmad Syafiq ni adalah bekas Perdana Menteri di zaman Husni Mubarak. Dan Dr. Yusuf Qaradawi pesan kepada rakyat Mesir, ittaqullaha fi aswatikum. Bertakwalah kamu kepada Allah di dalam kamu melakukan pengundian. Ini nasihat Dr. Yusuf Qaradawi kepada seluruh rakyat negeri Mesir, dan meminta kepada rakyat Mesir untuk menyokong Mursi dan jangan menyokong Ahmad Syafiq, kerana mereka dah selama lebih kurang 60 tahun mereka memerintah. Mereka telah mencuri duit rakyat, mereka telah menumpahkan darah, mereka telah mencabul demokrasi, mereka menyekat kebebasan bersuara, mereka menumpahkan darah. Banyak jenayah-jenayah yang telah mereka buat, tuan-tuan. Akhirnya hari ini kerajaan yang zalim ni jatuh juga, tuan-tuan. Zalim macam mana pun dia jatuh. Sebab itu Allah beringat orang-orang zalim ni, falamma nasu ma zukiru bih, ketika mana mereka telah melupakan perintah Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka kenikmatan yang banyak. Seronok merintah, seronok merintah. Allah taala buka kepada dia pintu kerahmatan berbagai-bagai. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utuh, sehinggalah mereka bergembira dengan nikmat kekuasaan yang mereka dapat. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, lalu Allah mendatangkan kepada mereka satu azab, lalu mereka pun berputus asa. Faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu, lalu Allah Taala membinasakan saki-baki orang-orang yang zalim. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji adalah bagi Tuhan sekalian alam. Dan kami ingat, orang zalim ni zalim macam mana, ada kuasa macam mana pun, kalau dia jahat, Allah janji dalam Quran dia akan jatuh. Dan tuan-tuan, biasalah orang bila nak jatuh, semakin hari dia semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Sunnatullah. Orang ni kalau berkuasa, kalau dia tu berkuasa, bila dia nak jatuh, maka dia makin hari makin jahat. Allah tunjuk Fir'aun bagaimana bila dia tahu ada anak lelaki Bani Israel nak lahir, dia suruh cari mana budak lelaki tu, dan habis anak-anak lelaki Bani Israel dia sembelih ketika itu. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, dia sembelih anak lelaki mereka Bani Israel, menghidupkan anak-anak perempuan. Tetapi Allah Ta'ala buat perancangan yang cantik. Budak yang dicari nak dibunuh tu Allah masukkan ke dalam istana dia, dan akhirnya menentang Fir'aun dan jatuh kerajaan Fir'aun. Dia nak jatuh, memang dia akan bertindak ganas. Dia kalau kerana apa begitu, tuan-tuan? Kerana politik mereka, politik orang-orang jahat ini, politik yang tidak berteraskan ajaran tauhid, tak ada asas agama. Asas politik Islam dia berteras kepada tauhid. Tauhid mengajar bahawasanya manusia adalah hamba, Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bila pemimpin ni tahu bahawa yang besar Allah, dia hamba, bila dia memimpin, dia akan berjiwa hamba sesama rakyat. Tapi bila tak ada asas ini, dia bila jadi pemimpin, dia jadi diktator, dia jadi kejam, dia jadi zalim, dia berlagak macam Tuhan di atas muka dunia ni. Sebab itu UMNO pernah buat slogan bahawasanya dia dulu, kini dan selamanya. Mana ada dulu, kini dan selamanya Tuhannya, tuan-tuan? Nampak tu? Dia tak cakap dia Tuhan, tapi berlagak-belagak perangai macam Tuhan banyak dah. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita pas ni buat penerangan tiap-tiap malam, tuan-tuan, sebagai suatu dakwah kepada masyarakat untuk memberi ilmu pengetahuan kepada tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan perlu memilih PAS, khususnya orang Melayu? Khususnya orang Melayu, kenapa kita pilih PAS? Kenapa?